Selamat datang ke cara baharu untuk kita sama-sama terokai keindahan Al-Quran. Sepanjang video ni, bila je anda nampak logo kepala kucing ni muncul kat skrin, itu tandanya anda kena pause atau jedakan video. Imbas kod QR yang ditunjukkan kat skrin untuk lawat blog TQK. Bila dah sampai sana, pergi ke bahagian komen dan kongsikan pandangan, penemuan atau apa-apa soalan yang anda ada, atau betulkan kesilapan video. Setiap bab dalam siri ni tawarkan peluang interaktif ni, jadi jangan lepaskan. Libatkan diri, dapatkan ganjaran untuk penglibatan anda dan bantu sebarkan ilmu sambil mendalami pemahaman anda sendiri. Jom kita bina komuniti pembelajaran dan refleksi, sebab berkongsi itu memang tanda prihatin. Al-Quran bukan sekadar kitab petunjuk. Strukturnya sendiri adalah mukjizat yang menakjubkan, hasil susunan ilahi yang telah memukau para ulama dan saintis selama berabad-abad. Sejak penurunannya lebih dari 400 tahun lalu, Al-Quran telah dijaga dalam bentuk lisan dan tulisan. Namun, hanya pada zaman Khalifah Uthman bin Affan, struktur Mushaf Uthmani yang kita kenali hari ini disusun dengan pembahagian surah, ayat, dan halaman yang sangat teratur. Teori kerangka Quran mendedahkan bahawa Al-Quran adalah satu keseluruhan yang direka dengan teliti, di mana setiap surah, ayat dan halaman mengikut cetakan ilahi yang konsisten dari generasi ke generasi. Konsep muka surat atau MES adalah asas kepada struktur ini. Mushaf Uthmani Standard mengandungi tepat 64 halaman. Bukan sekadar angka rawa, tetapi satu nombor yang kaya dengan makna matematik dan spiritual. Dalam konteks keajaiban numerik dan teknologi Al-Quran, MES merujuk kepada muka surat, di mana setiap halaman membawa nilai matematik tersendiri. Sementara itu, TQK ialah singkatan kepada teknologi Quranik, satu istilah moden yang mewakili corak atau sistem teknologi tersembunyi dalam susunan Al-Quran. Hubungan antara MES dan TQK terletak pada bagaimana setiap muka surat, MES bukan sekadar nombor, tetapi juga sebahagian daripada sistem teknologi QK yang membentuk rangkaian numerik dan tematik dalam Al-Quran. Setiap halaman seolah-olah membawa kod rahsia yang menghubungkan ayat, surah, dan tema secara matematik. Sebagai contoh, muka surat ke-19 dalam Mushaf Uthmani bukan sahaja signifikan kerana 19 adalah nombor kunci dalam banyak corak Quranik, seperti jumlah huruf dalam Bismillah atau bilangan malaikat penjaga neraka, tetapi juga menjadi sebahagian daripada TQK, iaitu sistem teknologi yang menghubungkan ayat, surah, dan tema melalui algoritma tersembunyi. Dengan kata lain, MSIWA TQK bermaksud setiap muka surat adalah manifestasi kepada teknologi. Setiap halaman membawa nilai, corak, dan makna yang saling berkait dalam satu sistem yang sempurna. Contohnya, pembahagian 64 halaman membolehkan pembacaan Al-Quran secara sistematik dalam sebulan, satu tradisi yang diamalkan sejak zaman awal Islam. Dalam tradisi Islam, struktur ini memudahkan hafazan, bacaan harian, dan tadabbur. Setiap muka surat menjadi seperti satu not dalam rangkaian digital, di mana setiap not S berhubung dengan sistem utama TQK untuk membentuk satu struktur data yang luar biasa, menyatukan umat Islam dalam ibadah dan ilmu. Inilah keajaiban Al-Quran. Setiap muka surat adalah sebahagian daripada tanda tangan pencipta, terjalin dalam setiap halaman wahyu terakhirnya. Struktur ini bukan sahaja membuktikan keindahan dan kesempurnaan Al-Quran, tetapi juga menjadi bukti bahawa MES benar-benar bersamaan dengan TQK, satu sistem ilahi yang terus dikaji dan dikagumi hingga hari ini. Dari zaman sahabat hingga era digital, struktur muka surat Al-Quran terus menjadi inspirasi, membuktikan bahawa mukjizat wahyu bukan hanya pada kata-kata, tetapi juga pada susunan dan sistemnya yang luar biasa. Struktur 64 halaman Al-Quran bukan kebetulan. Ia adalah hasil reka bentuk yang disengajakan, penuh dengan makna dan ketelitian matematik. Para ulama dan pakar matematik telah lama mengkaji susunan ini, mendapati bahawa setiap halaman, kecuali yang pertama dan terakhir, mengandungi 15 baris yang seragam. Satu pola yang tidak berubah sejak berabad-abad. Menurut Dr. Sami Anggawi, seorang pakar seni bina Islam, keseragaman baris dan halaman ini bukan sahaja memudahkan bacaan, tetapi juga mencerminkan keharmonian kosmos yang diilhamkan oleh wahyu. Nombor 64 itu sendiri sering dikaitkan dengan corak matematik dalaman Al-Quran, termasuk kepentingan nombor 19, satu angka yang disebut dalam surah Al-Mudathir dan menjadi asas kepada pelbagai pola numerik dalam kitab ini.
Al-Quran bermula dengan Al-Fatihah di halaman 1 dan berakhir dengan An-Nas di halaman 64, membentuk satu kerangka yang lengkap dan terikat, seolah-olah setiap helaian telah ditetapkan dengan tujuan tertentu. Setiap surah dan ayat mempunyai alamat yang tepat dalam matriks ini, membolehkan pembaca menelusuri ayat-ayat dengan mudah dan sistematik. Sistem juz membahagikan Al-Quran kepada 30 bahagian. Setiap satu terdiri daripada 20 halaman, satu pembahagian yang memudahkan penghafalan dan bacaan harian. Menurut Syekh Dr. Yasir Kathi, pembahagian ini bukan sahaja praktikal, tetapi juga membina simetri yang mendalam, memudahkan umat Islam mengkhatamkan Al-Quran dalam sebulan. Organisasi ini telah membantu jutaan penghafaz Al-Quran di seluruh dunia, menjadikan proses hafalan lebih teratur dan terancang. Lebih menarik lagi, struktur ini mendedahkan pencerminan dan pasangan tematik antara ayat-ayat, fenomena yang sukar dijelaskan jika Al-Quran hanyalah teks rawak. Ketepatan dan keindahan susunan ini sering dianggap sebagai bukti adanya penulis yang tunggal dan maha mengetahui. Tiada jawatan kuasa manusia yang dapat merekayasa struktur ini lebih 1,400 tahun yang lalu. Seperti yang ditegaskan oleh Profesor Mustafa Azami, keutuhan susunan Al-Quran adalah mukjizat yang tidak dapat ditandingi oleh mana-mana karya manusia. Kerangka Al-Quran adalah mukjizat yang senyap, dipelihara tepat seperti yang dimaksudkan sejak wahyu pertama diturunkan. Kini, dengan bantuan teknologi moden, generasi baru dapat meneliti dan menemui keajaiban matematik dan struktur Al-Quran, membuktikan bahawa reka bentuknya benar-benar menanti penemuan oleh mereka yang mencari kebenaran. Setiap helaian, setiap baris, dan setiap nombor dalam Al-Quran adalah sebahagian daripada satu reka bentuk agung, satu bukti penulisan ilahi yang terus menginspirasi dan memukau para pembaca sepanjang zaman. Halaman 193 Mushaf Uthmani adalah nombor perdana, sebuah fakta matematik yang telah lama menarik perhatian para pengkaji Al-Quran. Namun, keunikan halaman ini tidak terhenti pada angka semata-mata. Di halaman ini, kita menemui ayat yang sangat istimewa, Surah At-Taubah, ayat 19, yang membincangkan tentang asas dan permulaan yang suci. Ayat ini menekankan pentingnya membina sesuatu di atas asas yang kukuh dan bersih, satu tema yang berulang dalam ajaran Islam. Perkataan awal, pertama perdana, digunakan di sini, mengulangi konsep keperdanaan, bukan sahaja dari segi matematik, tetapi juga dari segi spiritual dan moral. Para ulama seperti Imam Fakhruddin Al-Razi menafsirkan penggunaan awal sebagai penekanan kepada keutamaan niat dan permulaan yang benar dalam setiap amalan. Keselarasan antara nombor halaman, yaitu 193 sebagai nombor perdana, dan tema ayat yang menekankan permulaan yang unggul, telah menjadi subjek perbincangan dalam kalangan sarjana moden dan klasik. Mereka melihatnya sebagai satu bentuk isyarat halus kepada keajaiban numerik Al-Quran. Menurut Dr. Zaglul El-Nagar, seorang pakar sains dan Al-Quran, penjajaran seperti ini menunjukkan bahawa setiap elemen dalam Al-Quran, termasuk nombor halaman, mempunyai hikmah dan tujuan yang mendalam. Break time. Sejarawan Islam juga mencatat bahawa penomboran halaman dalam Mushaf Uthmani telah dikaji untuk mencari pola-pola tersembunyi yang menguatkan mukjizat Al-Quran. Dari sudut statistik, kemungkinan penjajaran antara nombor perdana dan tema ayat yang berkaitan adalah sangat rendah. Ini menambah lapisan keajaiban yang sukar dijelaskan secara kebetulan semata-mata. Bagi generasi hari ini, hubungan antara numerologi dan tema spiritual membuka ruang baru untuk memahami Al-Quran, menghubungkan keajaiban matematik dengan makna rohani yang mendalam. Para sarjana kontemporari seperti Dr. Sami Ibrahim juga menekankan pentingnya menggabungkan tafsiran tradisional dengan analisis moden, agar keindahan dan keajaiban Al-Quran dapat terus diterokai dari pelbagai sudut. Halaman 193 hanyalah satu pintu masuk. Di sebalik setiap halaman, terdapat hubungan numerik, sejarah, dan tematik yang menanti untuk diterokai, membuktikan bahawa Al-Quran adalah mukjizat yang berlapis-lapis dan abadi. Halaman 293 terletak di tengah-tengah fizikal Al-Quran, menandakan peralihan antara separuh pertama dan kedua. Di sinilah seolah-olah Al-Quran bernafas, memisahkan dua bahagian yang saling melengkapi. Halaman 393 berakhir dengan surah Al-Isra, surah yang menceritakan peristiwa Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW.
kenaikan menegak ke arah ilahi, satu perjalanan luar biasa yang menandakan hubungan langsung antara langit dan bumi. Sementara itu, halaman 293 bermula dengan surah Al-Kahf yang mengisahkan perjalanan mendatar Ashabul Kahfi, sekumpulan pemuda yang melarikan diri ke dalam gua demi mempertahankan iman mereka, lalu tidur selama berabad-abad. Simetri antara dua halaman ini sangat mendalam. Satu halaman memandang ke langit, yang seterusnya membimbing kita melalui ujian duniawi. Ia seolah-olah mengingatkan kita bahwa perjalanan spiritual dan cabaran duniawi saling berkait rapat. Para ulama menegaskan bahwa pencerminan tematik di titik pusat ini bukan kebetulan, tetapi satu keajaiban susunan ilahi. Disinilah Al-Quran berpusing, mencerminkan mesej terasnya. Kebenaran ilahi membimbing kedua-dua kenaikan spiritual dan perjalanan duniawi. Secara matematik, halaman 293, 29+32, nisfu 66,64 adalah pusat kepada 64 halaman Mushaf Uthmani. Jika dikira, 64 menyamai jumlah halaman Quran, menandakan keseimbangan sempurna. Malah, jumlah ayat surah Isra 19 dan surah Al-Kahf 10 juga hampir sama, menambah lagi keajaiban numerik di tengah-tengah Al-Quran. Penyelidik modern menemui pola palindromik dan pengulangan kata kunci antara kedua-dua surah ini. Seolah-olah ada kod tersembunyi yang menghubungkan tema dan mesej di antara mereka. Engsel pusat ini adalah mukjizat struktur, mustahil untuk diatur oleh tangan manusia. Ia menandakan kekuatan dan ketahanan Al-Quran sepanjang zaman. Dalam era digital, halaman 293 sering menjadi titik rujukan dalam aplikasi Quran, membolehkan pengguna melompat terus ke tengah kitab suci, satu keajaiban teknologi yang memudahkan tadabbur dan hafazan. Para ulama mencatat bahawa tema-tema dalam separuh pertama dicerminkan dalam separuh kedua, dengan halaman 293 sebagai bukti yang paling jelas. Kisah-kisah, peringatan, dan janji Allah berulang dalam bentuk yang berbeza, membentuk satu simetri tematik yang menakjubkan. Urutan surah adalah sengaja, bukan rawak. Setiap surah dan ayat diletakkan dengan hikmah yang mendalam, membentuk struktur yang tidak dapat ditiru. Kesatuan dan keseimbangan Al-Quran diperkukuhkan oleh simetri sempurna ini, menjadikan setiap halaman saling melengkapi. Kajian moden menggunakan teknologi data visualisasi untuk mengesan hubungan antara ayat dan tema dan mendapati bahawa pusat Al-Quran ini adalah titik pertemuan utama bagi pelbagai pola matematik dan linguistik. Strukturnya adalah mukjizat, melengkapi keajaiban linguistik, saintifik, dan kini keajaiban numerik serta teknologi yang terus mengagumkan umat manusia sepanjang zaman. Paksi lain dalam struktur Al-Quran adalah halaman 48. 14 lelap, 12, 22 man 22-82. Ayat 282 surah 2 di mana terletaknya ayat terpanjang, ayat Ad-Dain atau 2-2-2-82. Dalam surah Al-Baqarah, ayat ini memperincikan kontrak keuangan, menekankan keadilan dan dokumentasi, petunjuk untuk kehidupan spiritual dan material. Namun, keunikan halaman ini bukan sekadar pada kandungan ayatnya, tetapi juga pada pola matematik yang tersembunyi. Nombor ayat dan nombor halaman, kedua-duanya 2+82, adalah satu kebetulan yang jarang berlaku dalam mushaf cetakan Uthmani, menonjolkan keharmonian numerikal yang sukar dijelaskan secara rawak. Jika kita perhatikan, angka 2, 8, dan 2 membentuk pola simetri, seolah-olah mencerminkan keseimbangan yang ditekankan dalam ayat ini. Keadilan dalam urusan keuangan. Lebih menarik, halaman 49 ada ayat 283 ke ayat 296, terletak pada di akhir surah terpanjang Al-Quran, menjadikannya seolah-olah jantung matematik kitab ini. Dan 4 ayat, 1 mah plus 85 halaman 5 ada 5 ayat, W5 maksimum plus mimir 29. Muka, 5 ayat 25 hingga ayat 29, surah 2. Ayat ini menggariskan kepentingan ketertiban dan keadilan. Dan secara matematik, ia menjadi pusat kepada tema keseimbangan dalam Al-Quran. Teori kerangka Quran menunjukkan titik-titik jangkar seperti ini bukan rawak, tetapi sebahagian daripada kod struktur yang kompleks. Setiap nombor, kedudukan, dan pengulangan ayat membentuk jaringan hubungan yang saling berkait, memperkukuh mesej utama Al-Quran. Fokus ayat terpanjang pada urusan duniawi ditempatkan dalam surah terpanjang, menunjukkan petunjuk komprehensif Al-Quran, bukan hanya dari segi isi, tetapi juga dari segi struktur matematik. Paralel antara mesej dan struktur adalah ciri khas penulisan ilahi, di mana setiap elemen, termasuk angka dan kedudukan, membawa makna yang mendalam. Pola matematik ini mengajak kita merenung,
bahawa Al-Quran bukan sekadar bacaan rohani, tetapi juga satu keajaiban numerik yang menghubungkan wahyu dengan logik dan sains. Inilah keunikan halaman bab lepam, matematik, mesej, dan struktur, semuanya bersatu dalam satu titik pusat yang menakjubkan. Teknologi moden telah membuka kunci corak numerikal tersembunyi Al-Quran, membolehkan kita meneliti ayat-ayat suci dengan ketepatan yang tidak pernah dicapai sebelum ini. Kini, perisian analisis teks seperti Quranic Corpus, Tashkil, dan Zikr membolehkan para penyelidik mengimbas seluruh mushaf dalam beberapa saat, memetakan perkataan, akar, dan lokasinya secara automatik. Visualisasi data mengubah penemuan ini menjadi carta intuitif, seperti heat map, graf interaktif, dan carta frekuensi, yang mendedahkan corak simetri, pengulangan, dan titik panas tematik dalam Al-Quran. Sebagai contoh, kajian oleh Dr. Rashad Khalifa menggunakan komputer untuk mendedahkan corak matematik nombor 19 dalam Al-Quran, manakala projek Quranic Arabic Corpus membina peta morfologi dan sintaksis setiap ayat. Alat-alat ini menyediakan bukti objektif berdasarkan data untuk mukjizat Al-Quran, melengkapi kesarjanaan tradisional dan membuka ruang kepada penemuan baharu. Nubuat Al-Quran bahawa tanda-tandanya akan terungkap di ufuk dan dalam diri mereka, kini meluas ke dunia digital, di mana algoritma dan kecerdasan buatan turut digunakan untuk menganalisis struktur linguistik dan numerik. Menggunakan teknologi untuk mengkaji Al-Quran hanyalah menggunakan kurniaan Allah untuk menghargai mukjizatnya. Gabungan iman dan teknologi ini membuka babak baru dalam memahami firman ilahi, membolehkan generasi kini meneroka keajaiban Al-Quran dengan cara yang lebih mendalam dan saintifik. Kerangka numerikal Al-Quran adalah bukti kuat asal-usul ilahinya. Namun, bukti ini bukan sekadar angka semata-mata. Tiada manusia yang dapat menyusun lebih 6,000 ayat, mengaturnya menjadi 114 surah, dan memasukkannya dengan sempurna ke dalam 64 halaman. Semuanya sambil menyematkan corak yang rumit, tanpa sebarang kesilapan atau percanggahan. Keindahan sastera dan reka bentuk matematik Al-Quran wujud bersama tanpa kompromi. Setiap ayat, huruf, dan susunan surah membentuk satu sistem yang saling berkait. Pemeliharaan struktur mushaf Uthmani selama lebih 400 tahun itu sendiri adalah mukjizat. Para ulama klasik seperti Imam Al-Suyuti dan Al-Zarkashi telah menulis tentang keajaiban susunan dan penjagaan Al-Quran sejak berabad-abad lalu. Kajian moden oleh sarjana seperti Dr. Rashad Khalifa dan Dr. Zaglul El-Nagar pula membuktikan corak matematik yang mustahil dicipta manusia, seperti fenomena angka 19 dan keseimbangan bilangan kata-kata tertentu. Setiap kali saya meneliti struktur numerik Al-Quran, saya semakin yakin bahawa ini bukan hasil karya manusia, kata Dr. Ahmad, seorang pakar matematik Islam. Seorang ulama pula menegaskan, tiada kitab lain yang mampu mengekalkan keaslian dan keutuhan seperti Al-Quran. Kerangka ini memenuhi janji Allah untuk menjaga Al-Quran seperti yang disebut dalam surah Al-Hijr ayat 9. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memeliharanya. Bagi orang beriman, penemuan ini memperdalam iman. Bagi yang ragu, ia menyajikan cabaran logik dan boleh diuji. Para pengkaji bebas digalakkan untuk menguji corak ini sendiri, dan ramai yang akhirnya mengakui keunikan Al-Quran. Struktur Al-Quran yang tidak dapat ditiru berdiri sebagai bukti matematik yang senyap dalam zaman yang mempercayai nombor. Ia adalah cabaran terbuka kepada sesiapa sahaja, dan hingga kini, tiada yang mampu menandinginya. Dari ulama klasik hingga sarjana kontemporari, konsensus tetap sama. Keajaiban numerik dan pemeliharaan Al-Quran adalah tanda jelas asal-usul ilahi yang tidak dapat disangkal. Teori kerangka Quran adalah alat yang ampuh untuk dakwah di era digital. Kini, pelbagai strategi dan teknologi digunakan untuk memastikan Al-Quran sentiasa dekat di hati generasi muda. Belia hari ini menghargai logik dan data. Mukjizat numerikal menawarkan pendekatan yang segar dan menarik. Aplikasi Quran interaktif seperti Quran.com, Muslim Pro, dan Ayat membolehkan pengguna meneroka tafsir, mendengar bacaan, serta menandakan ayat kegemaran mereka. Kandungan yang boleh dikongsi, seperti video atau infografik tentang halaman 193 atau simetri halaman 301 dan 302, mencetuskan rasa ingin tahu dan perbualan. Platform media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube menjadi ruang utama untuk menyebarkan fakta menarik dan keajaiban numerik Al-Quran melalui video pendek, cabaran interaktif,
dan siaran langsung. Kaedah ini mengatasi prasangka, menyajikan Al-Quran sebagai subjek minat saintifik. Platform interaktif seperti Discord dan Clubhouse membolehkan perbincangan langsung, sesi soal-jawab, dan pembelajaran bersama dalam komuniti digital. Bagi umat Islam, penemuan ini memberi inspirasi kebanggaan dan keyakinan, menunjukkan keharmonian Islam dengan akal. Gamifikasi dalam aplikasi, seperti pencapaian membaca harian dan kuis interaktif, turut meningkatkan motivasi untuk mendalami Al-Quran. Iman dan akal adalah rakan kongsi. Keajaiban Al-Quran relevan dan menarik untuk abad ke-21. Teknologi reality maya dan augmented reality juga mulai digunakan untuk membawa pengalaman pembelajaran Al-Quran ke tahap baharu. Dengan menonjolkan mukjizat strukturnya, kita mengundang dunia untuk melihat Al-Quran sebagai keajaiban abadi yang muktamad. Dan kini, lebih mudah diakses dan difahami oleh generasi digital. Meneroka keajaiban numerikal Al-Quran membawa kita kepada pemahaman yang lebih mendalam tentang keunikan kitab suci ini. Setiap penemuan memperdalam kekaguman kita terhadap kebijaksanaan ilahi yang terkandung di dalamnya. Susunan surah dan halaman yang sempurna bukan sekadar kebetulan, ia adalah tanda jelas asal-usulnya yang luar biasa. Penemuan numerikal ini bukan sekadar rasa ingin tahu, tetapi satu tanda yang bertujuan untuk membangkitkan hati dan fikiran kita, mengajak kita merenung lebih jauh. Teknologi moden kini membolehkan kita meneroka keajaiban ini dengan lebih mudah, meningkatkan, bukan mengurangkan, mesej spiritual Al-Quran. Keharmonian antara nombor halaman dan kandungan menggalakkan kita untuk melibatkan diri dengan Al-Quran secara intelektual dan spiritual, membuka ruang untuk pemahaman yang lebih luas. Perjalanan ini telah menyatukan para ulama dan cendekiawan dari pelbagai bidang, membuktikan bahawa keajaiban Al-Quran merentasi zaman dan disiplin ilmu. Ia memberi inspirasi kepada penyelidikan, refleksi baru, dan pencarian ilmu yang berterusan. Sepanjang sejarah, Al-Quran telah memberi impak yang mendalam kepada individu dan masyarakat, membimbing, menenangkan, dan memberi harapan. Dalam dunia yang huru-hara, Al-Quran berdiri sebagai bukti tujuan, ketertiban, dan tanda tangan pencipta kita yang tidak dapat disangkal. Marilah kita terus meneroka, memahami, dan menghargai keajaiban Al-Quran, sebuah mukjizat yang kekal abadi, menanti untuk diterokai oleh setiap generasi. Semoga perjalanan ini menginspirasi Anda untuk mendekati Al-Quran dengan hati terbuka, mencari hikmah, dan menyebarkan kebaikan kepada dunia. Muka surat keajaiban numerik, halaman dalam teori kerangka Al-Quran. Muka surat merupakan komponen penting dalam peringkat mikro teori kerangka Al-Quran, mengkaji nombor halaman dalam Mushaf Uthmani untuk mendedahkan keajaiban numerik. Dengan 64 halaman, Tikukai menggunakan teknologi moden seperti perisian, analisis teks, dan visualisasi data untuk mengesan corak matematik, mengukuhkan keimanan, dan menyokong dakwah dalam era digital. Konsep muka surat meneliti 64 halaman Mushaf Uthmani untuk corak numerik seperti nombor perdana atau kuasa 2 dan kaitannya dengan kandungan teks. Walaupun penomboran halaman ditetapkan selepas wahyu, Tikukai menganggapnya sebahagian daripada reka bentuk ilahi. Contohnya, jumlah halaman 64 2x2 tapi sesuatu mengandungi nombor perdana 151, menunjukkan struktur matematik. Halaman seperti 193 nombor perdana dan 31 dianalisis untuk hubungan dengan ayat, perkataan atau tema seperti keadilan dalam surah An-Nisa. MS menegaskan ketepatan struktur Al-Quran walaupun ditetapkan berabad kemudian sebagai bukti keajaiban ilahi. Analisis teknologi muka surat TQK menggunakan pangkalan data Al-Quran dan algoritma statistik untuk mengira ayat, perkataan, dan huruf setiap halaman. Halaman 193 yang mengandungi ayat dari surah Ali Imran. Misalnya, 31.4.100 dianalisis untuk corak numerik seperti jumlah perkataan, kira-kira 50-70, yang berkaitan dengan 193. Halaman 3 surah An-Nisa 413 diuji untuk kekerapan istilah seperti Allah. Heatmap memvisualisasikan taburan istilah, manakala graf garisan menunjukkan kelompok ayat merentasi halaman. Ujian statistik, seperti analisis korelasi, mengesahkan corak ini bukan kebetulan. Jadwal merumuskan metrik seperti jumlah perkataan per halaman, menjadikan keajaiban numerik mudah difahami. Kepentingan numerik muka surat analisis numerik MS mendedahkan ketepatan matematik. Halaman 153, nombor perdana, diuji untuk simetri dengan jumlah ayat atau perkataan. Halaman 282,
2K3K4 yang mengandungi surah Al-Syarh hingga At-Tin, dianalisis untuk corak seperti kekerapan istilah tematik. Titik tengah musyaf, halaman 32, diuji untuk peralihan tematik. Plot taburan dan jadwal memvisualisasikan hubungan ini, seperti nisbah dengan jumlah ayat Al-Quran, 6-2/36 atau nomor 19, menegaskan reka bentuk ilahi MS. Implikasi teologi dan dakwah. Secara teologi, MS mengesahkan asal-usul ilahi Al-Quran dengan ketepatan numerik dalam susunan halaman, bukti keajaiban yang menentang kemampuan manusia. Bagi sarjana, ia membuka saluran tafsir baru. Dalam dakwah, visualisasi seperti graf ayat merentasi halaman menarik audiens modern, terutamanya melalui media sosial. Tiku K menjadikan MS bukti empirikal, meningkatkan kerelevanan Al-Quran di era digital. Kesimpulan muka surat MS mendedahkan keajaiban Al-Quran melalui analisis nombor halaman, disokong oleh teknologi seperti analisis teks dan visualisasi data. Dengan mengkaji halaman seperti 193 dan 301, TQK menunjukkan ketepatan ilahi, mengukuhkan keimanan, dan menyokong dakwah. Semoga penerokaan ini menginspirasi penghargaan terhadap Al-Quran sebagai karya ilahi yang agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muka surat, keajaiban numerik, halaman dalam teori kerangka Al-Quran. Muka surat merupakan komponen penting dalam peringkat mikro, teori kerangka Al-Quran TQK, mengkaji nombor halaman dalam Mushaf Uthmani untuk mendedahkan keajaiban numerik. Dengan 64 halaman, TQK menggunakan teknologi moden seperti Perisian analisis teks dan visualisasi data untuk mengesan corak matematik, mengukuhkan keimanan, dan menyokong dakwah dalam era digital. Konsep muka surat meneliti 64 halaman Mushaf Uthmani untuk corak numerik seperti nombor perdana atau kuasa 2 dan kaitannya dengan kandungan teks. Walaupun penomboran halaman ditetapkan selepas wahyu, TQK menganggapnya sebahagian daripada reka bentuk ilahi. Contohnya, jumlah halaman Parnat 2 mengandungi nombor perdana 151, menunjukkan struktur matematik. Halaman seperti 193, nombor perdana, dan 301 dianalisis untuk hubungan dengan ayat, perkataan, atau tema seperti keadilan dalam surah An-Nisa. MS menegaskan ketepatan struktur Al-Quran, walaupun ditetapkan berabad kemudian sebagai bukti keajaiban ilahi. Analisis teknologi muka surat TQK menggunakan pangkalan data Al-Quran dan algoritma statistik untuk mengira ayat, perkataan, dan huruf setiap halaman. Halaman 193 yang mengandungi ayat dari surah Ali Imran, misalnya 314-148, dianalisis untuk corak numerik seperti jumlah perkataan, kira-kira 50-70 yang berkaitan dengan 193. Halaman 3 Nisa, surah An-Nisa, Masad 3, diuji untuk kekerapan istilah seperti Allah. Heatmap memvisualisasikan taburan istilah, manakala graf garisan menunjukkan kelompok ayat merentasi halaman. Ujian statistik, seperti analisis korelasi, mengesahkan corak ini bukan kebetulan. Jadwal merumuskan metrik seperti jumlah perkataan per halaman, menjadikan keajaiban numerik mudah difahami. Kepentingan numerik muka surat analisis numerik MS mendedahkan ketepatan matematik. Halaman 193, nombor perdana, diuji untuk simetri dengan jumlah ayat atau perkataan. Halaman 282-2K3K4 yang mengandungi surah Al-Syarh hingga At-Tin, dianalisis untuk corak seperti kekerapan istilah tematik. Titik tengah musyaf, halaman 302, diuji untuk peralihan tematik. Plot taburan dan jadwal memvisualisasikan hubungan ini, seperti nisbah dengan jumlah ayat Al-Quran 6-236 atau nomor 19, menegaskan reka bentuk ilahi MS. Implikasi teologi dan dakwah. Secara teologi, MS mengesahkan asal-usul ilahi Al-Quran dengan ketepatan numerik dalam susunan halaman, bukti keajaiban yang menentang kemampuan manusia. Bagi sarjana, ia membuka saluran tafsir baru. Dalam dakwah, visualisasi seperti graf ayat merentasi halaman menarik audiens modern, terutamanya melalui media sosial. TQK menjadikan MS bukti empirikal, meningkatkan kerelevanan Al-Quran di era digital. Kesimpulan muka surat mendedahkan keajaiban Al-Quran melalui analisis nombor halaman, disokong oleh teknologi seperti analisis teks dan visualisasi data. Dengan mengkaji halaman seperti 193 dan 301, TQK menunjukkan ketepatan ilahi, mengukuhkan keimanan dan menyokong dakwah. Semoga penerokaan ini menginspirasi penghargaan terhadap Al-Quran sebagai karya ilahi yang agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.